Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subtopik yang terakhir di bawah tajuk matriks. Okey, sebelumnya awak dah belajar macam mana nak mengenal matriks, ciri-ciri matriks, ada bracket, lepas tu matriks mempunyai peringkat, beberapa bilangan baris, berapa bilangan lajur. Okey, matriks sama macam mana fungsi dia, matriks identiti apa dia punya fungsi dia. Kemudian awak belajar juga matriks songsang, cara nak membentuk matriks songsang. Okey, so penggunaan matriks songsang baru ni, apakah penggunaannya? Penggunaannya adalah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, persamaan linear serentak sekarang dia akan jadi ada berapa kaedah? Ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama yang beliau guna penghapusan, penggantian, dan yang ketiga matriks. So, ikut kehendak soalan. Kalau awak diberi soalan persamaan linear serentak, untuk menyelesaikannya kena ikut arahan soalan. Kalau soalan tu kata selesai dengan menggunakan kaedah matriks, maka tidak boleh guna kaedah selain daripada kaedah matriks. Okey, so hari ini kita nak menyelesaikan masalah melibatkan matriks songsang. Okey, kita berhenti baru ni pada muka surat 2.2F. Ada lagi yang tak hantar latihan 2.2G pun masih ada lagi yang tak hantar latihan. Okey, so hari ni kita pergi kepada bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Okey, bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan matriks. Okey, so cerita dia senang sahaja. Yang pertama, kamu akan diberi ayat soalan yang panjang yang menceritakan permasalahan. Okey, daripada ayat tersebut, step yang pertama yang perlu awak buat ialah membentuk persamaan linear. Okey, membentuk persamaan linear. Awak akan dapati dalam soalan tersebut awak perlu membentuk 2 persamaan linear. Kemudian awak susun dia elok-elok, macam awak belajar macam mana nak tukar daripada persamaan linear kepada bentuk matriks. Okey, kemudian awak selesaikan soalan tersebut dengan kaedah matriks menggunakan matriks songsang. Okey, kita cuba tengok contoh. Contoh 29. Okey, contoh 29. Saya membeli 2 keping tiket. Saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan harga RM32. Okey, orang yang pertama bercerita. Dia cerita apa? Dia beli 2 keping tiket kanak-kanak dengan sekeping tiket dewasa. Harga total kedua-dua jenis tiket itu adalah RM32. Okey, kat sini okey, kita bincang nanti. Kita baca pula orang yang kedua. Orang yang kedua, dia kata dia pula membeli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa dengan harga RM88. Jadi kat sini apa yang awak tak tahu sebenarnya? Yang awak tak tahu sebenarnya apa dia? Cuba awak fikir sekejap. RM32. RM32 itu apa dia? Hasil daripada bayaran 2 keping tiket kanak-kanak dan juga sekeping tiket dewasa. Awak tahu tak berapakah harga sekeping tiket kanak-kanak? Tak tahu kan? Awak tahu tak berapakah harga sekeping tiket orang dewasa? Tak tahu. Jadi apa yang kita tak tahu itu kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Kita ambil sebarang huruf untuk melabelkan apa yang kita tak tahu itu dengan huruf-huruf apa. Daripada A sampai Z, awak boleh bina sendiri. Okey, sama juga dengan siapa? Dengan Pak Mak ni. Pak Mak ni, dia pula cerita, dia kata dia beli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket
dewasa. Harganya berapa? RM88. Anda katalah dia terlupa nak tanya harga sekeping tiket kanak-kanak dan harga sekeping tiket dewasa. Jadi masalah itu sebenarnya awak boleh selesaikan dengan membentuk persamaan linear serentak. Okey, yang pertama awak kena labelkan apa? Awak kena labelkan dulu pemboleh ubah. Okey, awak labelkan pemboleh ubah tu dengan apa? So apa yang kita tak tahu tadi? Harga satu keping tiket apa dia? Kanak-kanak. Okey, kanak-kanak. So kita tak tahu harga dia berapa. So kita nak labelkan dengan K boleh tak? Boleh. Kalau nak guna XY pun boleh. Tetapi kalau awak guna kalau awak guna K, awak akan dapat terus di teks K tu mewakili kanak-kanak. Okey. Kemudian harga apa yang kita tak tahu lagi? Harga sekeping tiket dewasa. Harga satu keping tiket dewasa. So dewasa awak nak labelkan sebagai D. Okey, D pun boleh. D tu terus melabelkan kepada dewasa. Okey. So persamaan, bagaimana nak menyelesaikan ni? Kena membentuk persamaan linear serentak. Apakah persamaan linear yang boleh awak bentuk? Daripada penyataan berikut. Okey, kita ambil yang baju merah dulu. Baju merah kata 2 keping tiket kanak-kanak. Kanak-kanak kita wakilkan sebagai apa tadi? K. So 2 K. Okey, dia kata 32 tu total semua. Bila total mana tambahlah. Tambah dengan harga tiket orang dewasa. Berapa keping tiket orang dewasa? 1 keping. Jadi 1D. 1D kita tak tulislah 1D. Kita ambil D. 2K tambah D. 2K tambah D sama dengan berapa? 32. Tulis RM32 pun okey. So dapatlah persamaan linear yang pertama. Kita pergi kepada persamaan linear yang kedua. Yang baju biru pula. Baju biru kata dia beli berapa keping yang kanak-kanak? 5. Jadi dia akan jadi 5K. Yang dewasa dia berapa keping? 3 keping. Jadi 3D. Berapakah totalnya? Totalnya adalah RM88. So dapatlah 2 persamaan linear. Okey. Awak dapat bentuk 2 persamaan linear ni. Yang ni satu markah, yang ni satu markah. Markah awal. Markah awak memahami penceritaan dan membentuk kepada persamaan linear serentak. Okey. So macam mana nak mencari nilai K dan D? Okey. Laju ke? Laju sikit dah. Okey. So macam mana nak mencari nilai K dan D? Okey, awak kena faham masalah. Di sini terhasilnya 2 persamaan linear serentak. Kaedahnya apa? Kaedahnya ada 3. Tapi dalam kes ni dia minta awak selesaikan menggunakan kaedah metrik. So kita guna kemahiran yang minggu lepas. Okey? Okey, go. Okey, so macam nilah hasilnya, sama juga macam yang cikgu buat tadi. Okey, 2 persamaan linear serentak. Bila dah dapat 2 persamaan linear serentak, step yang seterusnya menukar bentuk kepada bentuk persamaan metrik. Susun dia X. Okey, so nombor berapa di sini? Sini X sama X, nombor 2 dengan 5. Yang ni Y. Okey, dah balance, dah stable gitu. X, Y. Maka bolehlah awak ambil nilainya yang kat tepi tu sahaja. Okey, kat tepi tu sahaja. Awak ambil lah nombor 2, nombor 5. Okey, oleh kerana dia tambah Y positif, dia tambah 3 positif. Okey, yang ni X dan Y. Yang ni 32, 88. Okey, bentuk metrik. Jadi markah di sini berapa? Okey, ni satu markah, ni satu markah. Tukarkan kepada bentuk metrik 1 markah. Kemudian soalannya apa? Nak cari nilai pemboleh ubah tadi. Okey. So yang kes ni dilabelkan X tu sebagai apa? X tu dilabelkan sebagai yang kanak-kanak.
Y tu dia labelkan sebagai harga tiket dewasa. Jadi kita nak cari nilai tiket, maka kita kena pindahkanlah yang ni, yang macam awak belajar yang minggu lepas. Okey, pindahkan matrik tu mari ke sebelah sini. Sebila dia ke sebelah sini, sebelah kanan, dia akan jadi matrik songsang. So ingat matrik songsang, 1/AD tolak BC, A bertukar kedudukan dengan D, negatif B, negatif C. Okey? Okey. Sebab itulah dia jadi macam ni. Bila dipindah sebelah sini, susunan dia jadi macam ni. Pengajaran pengetahuan awak yang minggu lepas. Kemudian jangan lupa sini ada. Okey? Sebab cikgu cek yang hantar latihan tu, yang cikgu hantar, yang awak hantar jawapan tu, ada yang tertinggal. Ya, yang tertinggal bahagian ni. Bahagian ni jangan tinggal ni, bahagian ni. Jangan tinggal bahagian ni. Ni. Wajib ada ni. Tak ada ni kau, salah lah awak. Okey, wajib ada yang tu. Okey, kemudian awak lakukan operasi pendaraban. Okey. Boleh tekan apa? Boleh tekan kalkulator kan? Ambil persamaan linear serentak ni, guna equation 62, carikan nilai X dan Y. Lepas tu tulis jawapan dekat sini, X dan Y. Dan last sekali sila tulis X sama dengan RM8, Y sama dengan RM16. Maknanya harga tiket kanak-kanak RM8, harga tiket dewasa RM16. Okey. Faham? Harap faham ya. Okey. Kalau tak faham, tanya nanti. Okey, so kita ke contoh yang seterusnya. Okey, contoh 30. Contoh 30 dia beri maklumat dalam bentuk tabel. Okey, jadual. Dia bagi apa? Dia bagi, kita baca dulu Syarikat komunikasi Era baru menghasilkan dua model kamera. Okey, K dan L. Setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui dua bahagian, iaitu bahagian pemasangan dan bahagian pembukusan. Jadual di atas menunjukkan masa pemasangan dan masa pembukusan bagi setiap jenis kamera. Okey. Diberi bahawa bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam. Okey. Bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari dan bahagian pembukusan beroperasi selama 9 jam sehari. Hitung bilangan kamera K dan kamera L yang boleh dihasilkan dalam sehari. Tu cerita dia. Okey, tu cerita dia. Okey. So, kita tengok dekat jadual. Dekat jadual kita tengok balik. Okey. Kamera ada dua jenis, K dan L. Okey. So, pemasangan 10 minit, pembukusan 5 minit. Jadi sekarang ni dia tanya apa? Hitung bilangan kamera. Hitung bilangan kamera A dan kamera L yang boleh dihasilkan sehari. Okey? Sehari. Okey, lepas tu mana dah? Okey, so kita tengoklah kat sini teruslah. 10x tambah 10y 720. Okey. Okey, memahami masalah. Okey, kita tengok kat sini. Tengok bahagian memahami. Okey, sorry, tak nampak pula. Okey, tengok bahagian memahami masalah. Okey, bahagian sini dulu. Okey, dia kata apa? Jumlah masa pemasangan ialah 12 jam. Okey, bersamaan 720 minit. Okey, macam ni. Kenapa kita mesti melibatkan minit? Sebab, okey, awak tengok balik dekat
gambar rajah tadi, awak nampak tak dia penggunaan dia apa di sini? Penggunaan dia dalam minit. Okey, sedangkan tempoh dia beri dalam jam. Jadi unit awak mesti kena sesuaikan dulu, kena samakan dulu, baru pengiraan awak jadi jelas. Okey. So dia kata 10 minit kamera K dulu kamera K. Kamera K bahagian pemasangan 10 minit. Okey, pemasangan 10 minit, 10 minit. K pun 10 minit, L pun 10 minit. Okey. Lepas tu pembukusan 5 minit, K, L 9 minit. Okey, so cara nak bentuk persamaannya ialah awak tengok dekat sini bahagiannya. Okey, cikgu nak terang yang ni dulu, yang unit dulu nah, yang unit dulu. Okey. So di sini awak pun buatlah yang pertama pemasangan. Oh, ni bukan, ni pensel. Ambil yang pemasangan dulu. Okey, pemasangan dulu. 10 minit, 10 minit. Okey, dia kata sehari boleh bekerja sebanyak berapa? 12 jam. So jam dengan minit kena tukar dulu jam ni kepada minit. Kita tahu tak berapakah bilangan K yang dapat dibuat dalam tempoh 12 jam pemasangan dia? L tahu tak berapa bilangan kamera L yang masuk dalam proses pemasangan? Tak tahu. Jadi kita labelkan X tu sebagai apa? Bilangan kamera K. Okey, Y tu sebagai apa? Bilangan kamera L. Okey, so kita buatlah dua persamaan. Persamaan yang pertama melibatkan pemasangan, persamaan yang kedua melibatkan apa? Proses pembukusan. Okey? Okey, kita tengok. Jadi persamaan pertama yang boleh awak bentuk ialah 10. Color lain dah, tak nampak color ni. Okey, color pink. Okey, so kita ambil yang pemasangan dulu. Okey, yang pemasangan dulu. Okey. Pemasangan berapa tadi? 12 jam. Okey, yang pembukusan pula berapa? Pembukusan pula berapa? Pembukusan pula dikata tadi 9 jam. Okey, kita tukar dulu kepada unit yang sama, iaitu tukar kepada unit minit. Okey, kita pun tulis kat sini bahagian pemasangan dulu. 10 minit darab dengan bilangan kamera K. Okey, dia labelkan sebagai X tadi kan. Kalau nak buat K pun boleh, cikgu suka K. Tambah dengan 10 minit darab dengan kamera L sama dengan 12 jam. 1 jam 60 minit kan. 12 jam darab dengan 60. Okey, kita tukar dia kepada minit. Okey, so yang pembukusan pula kita tukarkan dia kepada 5K tambah 9 L sama dengan dia 9 jam, 9 darab 60 minit. So awak darablah dia, maka barulah dia jadi persamaannya seperti penyelesaian di bawah. Okey? Okey. Kita tengok yang terus ke bahagian bawah. Okey, so kita gunalah dia punya pengetahuan yang lepas. Susun elok-elok, pastikan X, pastikan Y dia duduk dalam keadaan yang selari dulu di situ. Okey, kemudian barulah awak tukar dia kepada bentuk matriks. Okey, markah awak kat mana? Markah awak 1 markah, bentuk matriks 1 markah. Okey, kemudian awak tukarkan, awak pindahkan matrik ni mari ke sebelah sini. Dia akan jadi, yang ni dia akan jadi songsang. Yang ni awak jangan tinggalkan, letak. Okey, bila susunan semua betul, pemeriksa akan bagi lagi 1 markah. Sudah jadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 markah di sini. Okey. Kemudian tugas awak apa? Tugas awak buatlah pendaraban yang mana awak dah belajar tu. Darab 2 matrik ni hasil daripada mana ni sebenarnya? Hasil daripada pendaraban ini dengan ini. Okey, kita tukar color sikit.
Okey, yang ni darab dengan yang ni, hasilnya di sini. Okey. Jawapan tu, senang saja jawapan. Jawapan awak ambil bahagian ni. Guna apa? Guna tekan kalkulator, tekan equation, ambil 6. Ambil apa? 2. Okey, masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2. Awak akan dapat jawapan dia seperti di bawah gini. Okey, 27 dan 45. Kemudian awak tulislah bilangan kamera K. Okey, kamera K berapa? 27. Kamera L 45. Maknanya dalam tempoh sehari sebanyak 27 kamera K dapat dikeluarkan dan 45 kamera L dikeluarkan. Total untuk sehari pengeluaran kamera adalah 72. Okey. Okey. So awak baca buku teks awak kat sini tu penghuraian dia lah. Okey, kalau awak rasa cikgu laju ke apa ke, boleh tengok dekat tepi tu. Dia ada huraian dia tu. Bahagian pink tu dihurai satu-satu. Dia hurai. Okey, yang ni macam ni, merancang strategi. Apa dia? Bentukkan persamaan. Lepas tu tukar pada bentuk metrik dan selesaikan. Okey. Okey, ini adalah tajuk yang terakhir. Kemudian anda diberi latihan 2.2H. Kat sini ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan. Okey. Okey, awak jawab 5 soalan ni. Dan untuk tengah hari ni awak hantar saja dulu soalan 1. 5 soalan. Awak ada 1 jam. 5 soalan 1 jam. 1 jam bahagi 5, 60 bagi 5. Berapa minit satu soalan? Sesuai rasanya. Sesuailah untuk 5 soalan. Okey. Okey, so awak jawab tu dalam tempoh 1 jam. Boleh hantar ikut GC. Okey, ramai yang lagi tu tak hantar latihan tu. Cuba tengok, cek bahagian latihan. Semua ada grade lah, ada grade awak. Okey, so siapa yang tak faham boleh PM. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.